Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 5 bagi kelas 5 SRC dan 5 Sains Sukan. Jadi hari ini ialah hari Khamis 4 bulan 3 2021. Okey, baiklah cikgu harapkan semua pelajar dah bersedia ya. Okey, kita teruskan pada slide yang berikutnya. Okey, kita masuk pada bab baru iaitu bab sistem. Okey, kita masuk pada subtopik yang pertama 11.1 sistem mekanikal. Apa yang harus kita belajar hari ini ialah mengenal pasti jenis sistem mekanikal. Jenis sistem mekanikal iaitu yang pertama gear, kedua takal dan tali sawat, kemudian tuas, dan akhir sekali pneumatik dan hidrolik. Okey, apa kejayaan yang nak kita capai? Semua pelajar hari ini dapat menamakan jenis sistem mekanikal. Dalam gear tu ada jenis-jenis, dalam takal pun ada jenis, tuas pun ada jenis, pneumatik dan hidrolik. Okey, cuma hari ini masa kita terhad. Okey, cuma kita sentuh pada tajuk jenis-jenis sistem mekanikal, gear, takal dan tali sawat dan tuas sahaja. Jadi pneumatik dan hidrolik ni dia panjang. Jadi kita akan sambung pada sesi PDPR kita yang berikutnya lah Okey, kita teruskan pada slide paparan kita. Masuk tajuk hari ini. Okey, baiklah. Sistem. Apa itu sistem kan? Okey, sistem ialah gabungan beberapa elemen ataupun komponen yang beroperasi mengikut fungsi yang diprogramkan bagi melakukan kerja ataupun tugas. Tujuan utama. Tujuan utama sistem ialah meningkatkan hasil kerja dengan mengoptimumkan operasi di samping mengurangkan tenaga kerja. Jadi sistem yang kita pelajari hari ini antaranya yang pertama sekali ialah sistem mekanikal, kedua sistem elektrik, kemudian sistem elektronik dan akhir sekali sistem kawalan. Untuk sesi pembelajaran dengan cikgu hari ini, cikgu cuma ambil sistem mekanikal sahaja. Pun tak semua kita belajar. Okey, kita akan sambung pada PDPR yang akan datang nanti. Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Itu komponen asas yang terdapat dalam jenis sistem mekanikal. Yang pertama gear. Jadi jenis-jenis gear di sini adalah yang pertama sekali gear taji, yang kedua gear helix, yang ketiga gear serong, keempat gear beretan, kelima gear rak dan pinan. Jadi gambar raja ni kawan lihat ni semua kena faham lah. Setiap gear-gear ini berbeza ya. Jadi ini ada 5 jenis gear. Jadi apa maksud gear ni? Apa ciri-ciri gear ni? Okey, ia adalah satu roda yang bulat yang bergerigi di sekelilingnya. Bergigi di sekelilingnya. Komunikasi dua atau lebih gerakan, dua ataupun lebih gear dapat memberikan kelajuan, dapat meninggi ataupun merendahkan daya apa? Daya kilas ataupun daya tukar arah gerakan mesin. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, gear taji misalnya putarannya besar ni kecil, ada dia punya gigi. Okay, kalau dia pusing kat sini, ni gear pemacu, yang ni gear dipacu. Okey. Jadi apakah hasilnya?
Kalau dia pusing sini, jadi ini pun akan berlawanan. Bertembung pada mata gigi dia. Kalau dia pusing, ini pun akan pusing. Jadi akan berlawanan. Jadi kat sini semakin besar, dia akan menjadi perlahan, dan semakin diameter gear ni kecil, semakin tinggilah kelajuannya. Okay. Dia dipasang pada aci. Apa maksud aci? Okay. Acinya contohnya kat gear link ni ada satu silinder besar, dipasang. Jadi dia berada di bahagian tengah. Itu dipanggil aci. Dan aci ni akan bersambung kepada sebuah motor. Jadi yang menggerakkan gear-gear ni adalah putaran daripada aci yang disambungkan pada motor. Dan aci dan motor ni bergabung untuk menghasilkan putaran atau pemindahan tenaga. Okey, jadi bila motor tu berpusing bersama dengan aci, maka aci ni dipasang pada gear, maka gear ni akan turut berpusing, maka dia akan dikatakan berlakulah pemindahan tenaga. Okey. Gear ni yang pertama sekali sebagai penghantar kuasa ataupun penggerak mesin. Okay. Terusnya, di mana aci yang memegang gear. Penghantaran daripada motor ni disebabkan oleh aci yang bersambung pada bahagian ujung sekali gear. Arah penghantaran bergantung kepada kedudukan aci, sama ada selari, bersilang atau bersudut. Okay. Ini contohnya, ni aci pada gear serong, ni aci. Okey, yang ini acinya ke bawah. Jadi dia akan jadi sudut 45 darjah. Salah. 60 darjah. Jadi bila sini berpusing, sini berpusing, sini pusing ke belakang, yang ini pula apa jadi? Dia akan pusing ke sana pula. Jadi dia dah menukar arah. Jadi kedudukan aci ni sama ada sama. Macam ni sama. Okey, kalau gear taji dia sama, selari lah. Sama ada selari, bersilang atau bersudut. Ini bersudut. Ini sudut dia. Semua belajar. Jadi gambar raja ni adalah objek 3 dimensi. Jadi bila cikgu buat sudut, dia nampak pandangan 3 dimensi lah. Ini sudut dia. Okay. Kemudian digunakan untuk menghubungkan semua bahagian. Ini mungkin bahagian A, ni bahagian B, ni bahagian A, ni pun bahagian B, ini bahagian A, ni bahagian B, ini bahagian A, ni nanti ada aci, ni bahagian B. Begitu juga yang gerak dalam ni bahagian A dan ini adalah bahagian ni B, ni bahagian A lah. Jadi semua ni digunakan untuk menghubungkan bahagian-bahagian yang berputar dan menukar kelajuan sesuatu mesin. Sama ada kelajuan tu pada tinggi ataupun rendah. Itu je. Seterusnya kita pada slide yang berikutnya. Bagaimanakah operasi asas gear pada gerudi tangan? Kita lihat kat sini. Kita tahu ini adalah pemegang, bahagian pemegang, kemudian kat sini ada rahang. Okey, ni bindu. Biasanya bindu ni untuk memegang rahang-rahang ni barulah ada mata gerudi. Okey, yang ini adalah bingkai dia, maksudnya kedudukan penetapan bagi gear-gear ni. Okey, roda pemacu. Ni roda roda bulat. Okey, pemacu. Kat sinilah dipanggil gear, rak dan pinan. Ni dia. Okey, ni pemegang tepi. Jadi yang ini untuk tangan sebelah kiri lah. Yang ini tangan sebelah kanan kita putar dia. Kita putar dia. Jadi yang ini pun akan ikut berputar. Dia akan berpusing gitu. Okay. Dalam masa yang sama, kerana ada gigi-gigi ni, kita ada
gear pinan ni dia pun akan berpusing. Jadi dia akan pusing macam inilah. Ya, dia berpusing. Pusing. Okay. Jadi dia dah menukar arah. Jadi daripada putaran ke sini dia akan pergi ke sini. Jadi ada 90 darjah sudut. Jadi gudi tangan ini menggunakan sistem gear yang terdiri pada 2 gear serong. Nampak? Serong. Macam ni. Bila dia berpusing, okey, berpusing, ini pun akan turut berpusing. Okey, dan komponen ni seperti aci bahagian tengah, tengah dia, bindu yang sekali lah sini, dan mata gudi. Apabila diputar, pemutar digerakkan, okey, gear serong ini akan berputar dan seterusnya menggerakkan bahagian bindu. Jadi mata gudi yang dipasang pada bindu akan turut berpusing untuk tujuan menebuk lubang. Jadi kalau kita ada objek di sini, batu ke kayu ke, maka mata gudi ini akan menggudi lah. Okey, jadi hasilnya lubang. Jadi sekarang ni putaran pemegang yang kita putarkan ini, okey, kerana ada bilah gigi yang serong, ini serong, kita bukitkan ke sini, maka dia akan menukar arah, maka bindunya pun akan turut berpusing. Biasanya ada dalam bengkel alatan gudi tangan ni ya. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, takar dan tali sawat. Okey, ini adalah komponen jenis yang kedua bagi sistem mekanikal, iaitu takar dan tali sawat ni dia sepasang. Okey, takal mana? Okey, takal yang berwarna merah ni lah berada di bahagian tengah. Okey, dia ada alu, parit lah tengah dia. Lepas tu dia ada aci kat tengah ni untuk disambungkan kepada motor. Jadi bahagian A dan bahagian B lah. Okey, tali sawatnya pula apa? Tali sawatnya adalah yang menyambungkan bahagian A dan bahagian B. Lepas seperti tali. Okey. Jadi dua roda berlurah. Dua roda yang berlurah dipasang pada komponen aci, ini tengah aci, dan dihubungkan dengan tali sawat. Tali sawat. Apabila takal pemacu, contohnya A kan, A ni belakangnya ada motor, jadi motor ni daripada tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Jadi tenaga kinetik ni akan menggerakkan aci ni akan berpusing disebabkan bersambung pada takal A. Jadi ini dipanggil pemacu. Jadi yang B ni dipacu lah. Pemacu, dipacu. Okey. Jadi apabila takal pemacu berputar, ni yang A ni akan berputar dahululah. Okay, maka takal B atau takal B ni yang dipacu akan berputar mengikut arah putaran yang sama. Okay, kalau misalnya A ni berpusing ikut macam ini, maka B pun akan ikut arah yang sama. Dia pusing ke sini, dia pusing ke sana. Okay, macam berkait pusingan ni. Kecuali tali sawat disongsangkan. Maksudnya kecuali tali sawat disongsangkan. Jadi macam mana disongsangkan tu? Contohnya cikgu lukis kat sini. Ni takal, ni takal, ni takal A, ni takal B. Jadi tali sawat tu macam mana? Biasa kita pasang macam ni. Okay. Kalau dia berputar,
Okay. Ini pun turut berputar. Tapi kalau kita pasang macam ini, okay. Tali sawat kita pasang macam ini. Okay. Ada jarak kan? Okay. Tandakan ni A dengan B. Okay. Kalau dia putar ke sini, ini akan putar ke sana. Kan? Okay. Ini akan pergi sana. Kalau kita lihat kat sini, ini ke sini, yang ini ke sini. Yang lain. Ini songsang. Okay, yang ini sama. Okay, jadi tali sawat ni disongsangkan. Okay, jadi okay, baiklah. Yang ini pula ialah sistem takal dan tali sawat pada sebuah mesin mesin gerudi lantai. Mesin gerudi lantai. Okay. Jadi mesin gerudi lantai ni kalau lihat kat bengkel kita ada. Siapa perasan dia nampak lah. Okay. Mesin tu besar berdiri di lantai di mana fungsinya adalah untuk membuat lubang pada bahan-bahan proses pembinaan. Jadi kelajuan yang kita nak kaji hari ni adalah tentang kelajuan sistem tali sawat. Okey. Bagaimana kita nak tahu? Okey, apabila dia dikatakan kelajuan tinggi dan kelajuan rendah. Okey. Pertama sekali kita pergi pada kelajuan tinggi. Jadi tali sawat pada takal dipacu akan dipasang pada takal yang berdiameter kecil. Jadi okey. Dan menghasilkan daya kilas yang rendah. Okay, jadi macam mana ni? Okey, tali sawat. Okay, kita tahu tali sawat tu yang ini tali sawat. Ini tali sawat. Okey, yang berada pada takal lah. Dipacu. Akan dipasang pada takal yang berdiameter kecil. Okay, kita contohnya lah, kita ada dua bulatan takal. Okay. Kita namakan takal A. Biasa A ni pemacu, yang B ni dipacu. Jadi tali sawat pada takal dipacu, memacu, dipacu akan dipasang pada takal yang berdiameter kecil. Jadi dipacu ni saiznya kecil, yang memacu ni saiznya besar. Okay. Jadi apa kesan dia? Okay. Kalau kita pasangkan dengan tali sawat, okay. Contohnya kat situ, okay. A adalah pemacu, B adalah memacu. Jadi putarannya macam mana? Okey, sekali pusing je takal A, dua kali pusing takal B. Nampak jadi bila dia bersaiz kecil, dia akan menghasilkan kelajuan yang tinggi. Semakin laju lah, semakin tinggi. Dan daya kilasnya yang rendah. Kilas ini daya kilas. Jadi aci pada takal A ni, iaitu takal pemacu ni, daya kilasnya rendah. Satu kali kilas, okay, hasilnya pada takal yang dipacu, yang bersaiz kecil, okay, kelajuannya akan jadi tinggi. Macam mana pula yang kelajuan rendah? Kita tukar, kita lihat, kita cuba buatkan bulatan sebelah sini. Okay. Kalau kelajuannya sama macam mana? Okay. A dan B. Yang ini pemacu, yang ini dipacu. Maksudnya A ni belakangnya mesti ada motor elektrik yang dipasang dengan laci dan bersambung pada takal. Jadi kata kat sini, okay, kelajuan rendah tu bagaimana berlaku? Ialah tali sawat pada takal dipacu akan dipasang pada takal yang berdiameter besar.
Okey, jadi yang ini yang dipacu ni saiznya besar. Yang memacu kecil. Okay. Jadi bila kita pasangkan tali sawat, okay. Jadi daya kilas kat sini apa? Daya kilas, kita kilas, kita berikan daya kilasnya, iaitu daya kilasnya adalah tinggi berbanding dengan yang tadi ni, okey, daya kilasnya rendah. Beza tinggi dengan rendah disebabkan apa? Takal pemacu ni bersaiz diameternya kecil. Jadi kat sini dua kali kilas, barulah dapat satu pusingan takal B. Faham tak? Kilas, satu, dua, barulah kat sini sekali je dapat pusing. Jadi beza. Jadi tali sawat pada takal dipacu akan dipasang pada takal yang berdiameter besar. Dia semakin besar lah. Saiznya besar. Okay. Menghasilkan daya kilas yang tinggi. Ini daya kilas yang tinggi. Okay. Tinggi pada slide yang berikutnya. Contoh ni lah tadi cikgu cakap, mesin, gerudi, lantai. Jadi mesin gerudi lantai ni berada di posisi lantai. Okey, sini bahan kerja yang kita nak buat lubang ataupun kita nak tebuk. Yang ni punya bindu. Kat sini motor ni ada gear sambung sini ada gear lagi, gear zero. Okey, jadi ia akan berputar. Apa yang ada dalam sini? Dalam sinilah yang mempunyai takal dan tali sawat. Okey, bagaimana dia beroperasi? Okay, yang pertama katanya, sistem ini bertujuan untuk menggerakkan komponen dengan menggunakan sebuah motor elektrik. Betul lah. Ini bahagian motor elektrik. Bahagian belakang ini motor elektrik. Okay, kedua, apabila motor berfungsi, maksudnya motor ni berputar, dia akan menggerakkan takal pemacu. Takal ni motor kan tadi. Okey, takal pemacu, takal dipacu. Okey. Dia akan menggerakkan takal pemacu yang dihubungkan oleh tali sawat. Komponen lain yang disambungkan pada bindu dan akan juga dipacu juga. Maksudnya apabila dalam ni ada takal, sini ada takal, ada tali sawat, maka kat sini pun akan turut berputar. Jadi komponen yang dipasang dengan kaedah ini akan berputar mengikut motor tersebut dan akan berhenti apabila motor dimatikan. Bila kita offkan switch, jadi motor pun berhenti dan tali sawat pun akan berhenti, maka takal dipacu pun akan berhenti. Yang ini memacu, yang ini dipacu. Yang bahagian sini dipacu, yang ini memacu. Okey. Yang ini memacu. Jadi dipacu tu berada di pada bahagian bindu ataupun mata gerudi. Tak nampak lah. Yang ini sebenarnya belah kanan ni tak sama dengan gambar raja sebelah kiri. Tapi cikgu nak tunjukkan kat sini rupa keadaan gerudi lantai ni seperti yang ini. Okey, kita teruskan. Okey, yang ketiga, sistem mekanikal, kita belajar tentang tuas. Jadi pelajar semua fahamlah bahawa apa yang berkenaan dengan tuas ni adalah satu sistem yang seperti jongkan-jongkit. Ada beban, ada fulcrum, ada daya. Kalau tengok pada gambar raja ni, kita dah belajar pada tajuk sains tingkatan 1 ke berkenaan dengan sistem tuas. Okay, tapi cikgu ulang tayang balik di sini ialah
Apa yang ada pada tuas? Yang pertama sekali dia mesti ada fulcrum, beban dan daya. Secara ini fakta yang utama. Okay. Di mana kedudukan fulcrum ni akan berubah dan menentukan sama ada dia adalah tuas yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga. Ini yang penting. Okey. Jadi kita yang lain tu semua kena semua sedia maklum lah. Apa itu fulcrum? Fulcrum adalah titik sokongan tetap. Fulcrum berada di bahagian tengah sebagai titik sokongan yang tetap, tak boleh berubah kedudukannya. Bila dia berubah maka dia akan jadi pada sistem tuas keberapa. Satu, dua ataupun tiga. Dan seterusnya beban. Beban ialah berat objek. Dia akan bertindak ke bawah. Sebab apa? Ada tarikan graviti. Apa-apa pembeban, dia mesti ada kaitan dengan graviti. Graviti bumi. Jadi beban yang semakin berat, makin berat dia berada di bumi lah. Jadi daya pula. Daya sebagai beban untuk sebagai fungsi untuk mengangkat ataupun mengalihkan beban. Daya nak mengangkat ataupun sekarang ni kita lihat pada sistem tuas. Contoh yang ini, daya diberikan, maksudnya kita tekan dia ataupun kita pijak dia untuk mengangkat beban. Beban ni makin besar, makin tinggi berat graviti dia. Jadi fulcrum ni sebagai titik sokongan untuk memberi kesan supaya beban ini terangkat akibat daripada tekanan daya yang diberikan pada apa ni? Apa nama ni? Yang tengah ni, iaitu batang tuas tegar. Batang tuas tegar iaitu tuas lah. Batang. Okey, kita pergi pada contoh ataupun tuas-tuas yang lain. Okey, ni pengelasan tuas. Tuas yang pertama, tuas yang kedua, tuas yang ketiga. Okey. Yang kat sini kena ingatlah Okey, jadi bebannya tetap sama. Dia mesti kepada graviti ada beban, ada berat dia. Okey, bila daya sama ada daya kita beri tekanan ataupun kita angkat itu daya. Jadi daya ni pada anggota ataupun mesin ataupun manusia lah. Okey, contoh. Jadi fulcrum berada di antara beban dan daya. Jadi fulcrum berada di tengah-tengah. Itu untuk tuas kelas pertama. Bagi tuas kelas kedua, beban di antara fulcrum dan daya. Beban pula antara fulcrum dan daya. Tadi fulcrum di antara beban dan daya. Yang ini pula beban berada di tengah di antara fulcrum dan daya. Dan last sekali, daya di antara fulcrum dan beban. Jadi fulcrum, beban, daya ni boleh berada di tengah. Jika lihat contoh mekanisme mekanikal pada yang pertama ni, gambarnya apa? Pelayar gabung. Jadi kalau kita tekan ni, tengah-tengah ni adalah fulcrum. Ujung ni adalah plate besi, maka jadikan beban bagi kita nak pegang dia kan. Daya kita beri tekanan cekaman pada tangan kita, maka beban ni dapat diapit. Ini contoh. Contoh tuas kelas kedua, sebuah kereta sorong, kita nak angkat, kita pegang pada bahagian pemegang bergetar ni. Beban kita letak kat sini lah. Contohnya pasir. Fulcrum ada di sini. Jadi fulcrum ni statik lah. Jadi ada satu titik fulcrum di sini.
Ini contoh kelas kedua, iaitu kita suruh. Contoh yang ketiga ialah batang pancing. Kalau kita nak tangkap ikan apa? Okey, kita pegang pada bahagian pemegang di sini. Okey, lepas tu ni centralize kita lah, maksudnya kuping kita. Tangan kanan kita dipegang ke kili untuk batang pancing. Kita pun pegang dia punya gear tu kan. Okey. Lepas tu disambungkan dengan tali. Ni ikan ni mempunyai tarikan graviti, makanya adalah beban. Jadi daya kita putarkan tali pancing tadi tu supaya bergulung pada tempat dia. Fulcrum tu kita setretikan dia supaya kita dapat pegang batang pancing tadi. Jadi kita gulung dan beban tadi, ikan tadi akan naik ke atas. Okay? Sehingga dah pendek tali pancing. Itu contoh batang pancing yang menunjukkan tuas kelas yang ketiga. Jadi yang paling di sini pelajar-pelajar kena ingat ialah kedudukan fulcrum di tengah di antara beban dan daya. Beban di tengah di antara fulcrum dan daya. Daya di tengah di antara fulcrum dan beban. Okey, itu saja. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, ini contoh pada tuas yang pertama. Gunting. Tuas kelas pertama seperti gunting ini mempunyai fulcrum yang berada pada bahagian tengah. Fulcrum di bahagian tengah. Okey, daya jari kita berikan cengkaman, dan beban seperti apa ni, kertas ke apa mudah dipotong. Jadi beban tadi putuslah. Okey. Aktiviti habis pun. Okay. Buat nota. Okey, slide 3, 4, 5 dan 11. Itu penting buat nota ni berkaitan dengan fakta berkenaan dengan soalan SPM biasanya. Okey. Itu saja untuk hari ini. Tamat. Okey, itu saja. Okey, baiklah. Cikgu harapkan semua pelajar faham. Okey, buat nota dan kita tak ada latihan ini. Akan datang kita sambung pada sistem mekanikal, hidrolik dan pneumatik. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.